Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita hari ini dalam channel Cikgu Fairuzah. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan anda perniagaan SPM bab 4 tingkatan 5. Jom kita tengok apa yang cikgu kongsikan hari ini. Hari ini, cikgu akan berkongsi dengan anda topik persediaan memulakan perniagaan bab 6 tingkatan 5. Tapi kali ini siri yang kedua. Anda ketinggalan dengan siri yang pertama? Sila cari semula di dalam channel Cikgu Fairuzah. Ada untuk topik persediaan memulakan perniagaan siri yang pertama. Okey. Untuk siri yang kedua, cikgu akan berkongsikan apakah tanggungjawab usahawan setelah mendaftarkan perniagaan yang telah cikgu kongsikan panjang lebar masa siri 1 dulu. Okey, bila dia dah daftar, apa dia perlu buat? Okey, apa tanggungjawab dia? Okey, yang pertama, usahawan perlulah mempamerkan sijil perakuan pendaftaran perniagaan tersebut dan lesen perniagaannya di tempat yang boleh dilihat dengan jelas. Kalau kamu pergi kedai, selalunya dia tampal di belakang cashier, mesin cashier tu, dekat dinding atas tu dia akan tampalkan lesen perniagaan dia. Supaya dapat tengok dengan jelas, dapat tahu, oh ini perniagaan yang berdaftar. Okey, pertama dia kena pamerkan sijil pendaftaran tadi. Yang kedua, dia kena pamerkan papan tanda perniagaan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Papan tanda sebelum kita masuk ke dalam kedai tersebut kan selalu kita nampak, nak masuk kedai ada nama, ada papan tanda dia, sama ada mengikut spesifikasi saiz yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan. Signboard dia lah, kan papan tanda dekat sebelum dia masuk, kita masuk kedai tu, dia adalah kedai Runcit Ali, dia ada tulis lah kat situ. Okey, supaya senang nak jumpa. Okey, yang ketiga, pemilik perlu memastikan nama dan nombor pendaftaran perniagaannya tertera pada dokumen rasmi perniagaan, sama ada resit, invoice ataupun nota serahan. Ada. Kalau kamu tengok resit, kamu dapat resit daripada kedai mana-mana kamu pergi shopping, dia ada tulis kat situ, kedai Runcit Ali. Ataupun kalau kamu pergi Maidin, kan ada nama Maidin ataupun Tesco. Jadi resit tu ada maklumat tentang syarikat tersebut, nama dan nombor pendaftaran syarikat tersebut di dalam resit pembelian anda. Okey, jadi anda boleh tahu syarikat tersebut adalah berdaftar. Okey, yang keempat, pemilik ataupun usahawan perlu memperbarui sijil perakuan pendaftaran perniagaan bila-bila masa sebelum tempoh 30 hari selepas pemerbadanan syarikat. Okey, dia kena perbaharuilah lesen. Okey, yang kelima, dia perlu mendaftarkan perubahan maklumat perniagaan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh perubahan. Kalau ada apa-apa perubahan dalam masa 30 hari tu, dia boleh ubah lagi. Okey, boleh tambah ke ukar ke, kan, kalau ada penambahan mesti buat dalam masa tempoh 30 hari daripada tarikh perubahan berlaku. Okey, yang keenam, tanggungjawab usahawan setelah mendaftarkan perniagaan. Okey, dia perlu menamatkan pendaftaran perniagaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penamatan perniagaannya. Okey, baik. Persediaan memulakan perniagaan, tadi kita cakap ada perubahan maklumat perniagaan. Maklumat yang bagaimanakah yang boleh dibuat? Okey, pertama mungkin ada berlakunya perubahan alamat utama perniagaan. Okey, ada perubahan maklumat, okey, boleh tukar. Okey, yang kedua, perubahan jenis perniagaan. Okey, yang ketiga, perubahan alamat cawangan. Okey, yang keempat, perubahan maklumat atau pemilik ataupun ditukar rakan kongsi. Itu masih boleh buat perubahan maklumat perniagaan dalam tempoh yang telah ditetapkan tadilah.
30 hari tu. Okey, yang kedua, yang last kali nombor 6 tadi kita tengok dia ada penamatan perniagaan kan. Okey, sesebuah perniagaan dapat perlu membuat penamatan perniagaan. Okey, kalau ada berlaku berhenti berniaga, dia dah tak nak berniaga, dia kena tamatkan. Jangan biar begitu saja, dia kena tamatkan perniagaan dia kalau dia dah tak berminat untuk berniaga. Yang kedua, kalau dia bankrupt. Yang ketiga, kalau ada kematian. Kalau macam milik tunggal kan, dia hayat dia tidak berterusan, sama dengan perkongsian. Kalau berlaku kematian rakan kongsi ataupun pemilik, okey, jadi penamatan perniagaan perlu dilakukan. Okey, ataupun berlakunya perintah mahkamah yang menyuruh menamatkan perniagaan tersebut. Okey, boleh faham? Alright, seterusnya kita tengok. Okey, kita lihat pula dokumen perniagaan yang perlu disimpan oleh pemilik dan usaha ataupun usahawan lah. Okey, yang pertama, rekod transaksi bank. Ni paling penting, kena simpan. Sebab apa? Sebab situ penyata bank tu dia nak gunakan, kita nak tengok duit masuk, duit keluar kat situ, pemantauan boleh dibuat. Okey, ada duit masuk, kadang-kadang kita tak keluarkan duit tu tapi duit tu keluar. Siapa yang keluarkan? Macam mana kita boleh rujuk? Ada duit masuk, siapa masukkan? Jadi kita boleh pantau di situ. Ada buat pembayaran ke apa benda ke, kita boleh pantau di situ. Itu sangat penting. Rekod transaksi bank. Okey, penyata kewangan, penyata bank itulah Okey, yang kedua, rekod jualan. Kita kena simpan juga rekod jualan, kerana dari situ kita nak tahu berapa kita nak pantau jualan kita lah. Monthly kita dapat jual berapa, weekly dapat jual berapa, nak tengok jualan kita. Yang ketiga, rekod pembelian barang. Okey, kita nak tengok apa yang kita telah beli. Okay, kena simpanlah rekod apa benda, pembuktian. Duit keluar 500, bukti kenapa duit keluar 500, bukti kita beli apa, ada resit dia, ada rekod pembelian dia. Okey. Okey, jadi tally lah akaun tersebut. Yang keempat, rekod kos operasi selain daripada kos pembelian. Sama ada pengangkutan ke, api ke, air ke, kan, semua yang terlibat lah, yang kita perlu keluarkan duit nak bayar untuk perniagaan kita. Selain daripada beli bahan mentah dan sebagainya. Okey, jadi kita perlu rekodkan, simpan rekod transaksi operasi tersebut. Okey, yang kelima, rekod ambilan dan modal. Okey, rekod ambilan ni maksudnya jangan tak catat duit yang kita ambil ataupun duit yang kita keluarkan. Walaupun itu syarikat kita pemilik, tapi kita tetap kena pantau, kena tahu, sebab nanti dalam rekod transaksi bank 500, siapa keluar, kenapa keluar 500 tak ada rekod pun keluar, jadi nanti duit akaun tak balance. Okey, jadi kena ada rekod. Pada tarikh sekian-sekian ada ambilan telah dilakukan oleh pemilik sebanyak RM500. Jadi betul lah, dalam penyata bank pun ada 500 dan daripada rekod ambilan pun ada 500. Jadi dah tally kat situ. Okey, boleh? Okey, baik. Kita pergi pula seterusnya. Okey, dah sampai segmen pengukuhan. Cikgu suka segmen ni sebab kita dapat uji balik setakat mana, sejauh mana pengetahuan kita, kefahaman kita dalam topik yang telah kita dibincangkan tadi. Jom kita tengok apakah soalan yang telah cikgu sediakan untuk anda. Alright, yang pertama, antara berikut yang manakah prosedur pendaftaran perniagaan milikan tunggal? Okey, pertama, pelantikan setiausaha syarikat. Yang kedua, permohonan pemerbadanan syarikat. Yang ketiga, mendapat kelulusan nama syarikat. Yang keempat, mengisi borang pendaftaran syarikat. Apakah prosedur pendaftaran perniagaan milikan tunggal ini? Senang je kan? Boleh Dapat? Okey, jawapan dia D, 3 dan 4, iaitu pertama, mestilah mendapat kelulusan nama syarikat. Yang kedua, keempat, mengisi borang pendaftaran perniagaan, iaitu borang E. Okey, boleh Okey, soalan nombor 2. Dokumen P difailkan sebagai rekod pembelian apabila barang niaga dibeli secara kredit. Apa maksud kredit? Okey, kredit maksudnya
hutang. Okey, beli bukan secara tunai terus bayar duit, tak, dia hutang dulu. Okey, kalau pembelian dokumen tersebut direkodkan dalam rekod pembelian barangan yang dibeli secara kredit. Apakah dokumen P itu? A. Resit, B. Invoice, C. Memo, D. Bil tunai. Apakah rekod pembelian yang dibeli secara kredit? Apakah nama dokumen tersebut? Ya, betul. Invoice. Invoice tu rekod pembelian yang dibeli secara kredit. Okey, sebab kalau resit itu beli secara tunai kan, terus beli kan, dapat resit, itu bukti pembelian. Okey, ini rekod pembelian. Okey, faham? Mudah kan? Tak susah pun, kan? Tamatlah perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita bertemu lagi untuk topik yang lain pula. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Cikgu Fairuzah supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video dan sesi live yang telah disediakan khas buat anda. Okey? Jangan lupa cuti-cuti juga. Belajar jangan lupa. Okey, jangan lupa bersama cikgu perniagaan SPM di dalam channel Cikgu Fairuzah. Jumpa lagi. Bye.